رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Ibu Boya yang dirahmati Allah Ta'ala, Alhamdulillah hari ini adalah hari Khamis bersamaan 25 Februari 2021. Ibu Boya yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita untuk teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Dan pada malam ini kita masuk pada kaedah yang ke-14. Kaedah terpilih yang ke-14 iaitu kata nama sifat dan kata nama berlebihan. Okey, sebelum tu saya jawab dulu salam-salam ibu ayah yang belum saya jawab tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Jaslina, Mama Fatimah, Ibu Zaibi, Kak Hana, Kak Tengku Marina, Ibu Zainab Kadir dan selepasnya lah insya-Allah. Ibu ayah, malam ni kita akan buat satu dulu, sifat musyabahah dulu ya. Kita bahaskan sifat musyabahah sahaja dahulu. Insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan bincangkan kita panggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Berkata pengarang kitab Hafizahullah Ta'ala iaitu Dr. Rusli Hafizahullah Ta'ala, manafa'ana bi'ulumihi fid darain, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita asbab ilmunya dalam dua negeri, dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat ialah kata nama. Sifat ialah kata nama yang hampir menyerupai isim fa'il. Sebab itu ia dipanggil as-sifatu al-musyabbahah. Dipanggil as-sifatu al-musyabbahah. Sifat tu sifatlah. Al-musyabbahah tu daripada shin baha. Huruf shin ba ha ada memberi makna seperti. Seperti ataupun menyerupai. Okey? Jadi ibu ayah kalau kita kata mentashbihkan Allah dengan makhluk, maksudnya menyerupakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Maksudnya Allah daripada diserupakan dengan makhluk. Itu perkataan tashbih. Shin baha. Kalau musyabbaha yang menyerupai. As-sifatu al-musyabbahah ataupun kita sebut lepas ni sifat musyabbahah saja. Sifat musyabbahah maksudnya kata nama yang hampir menyerupai isim fa'il. Sebab itu ia dipanggil as-sifatu al-musyabbahah, iaitu sifat yang memberi makna seperti isim fa'il. Boleh yang baru join surah 40 ya. Cuma bezanya ialah isim fa'il bermakna yang melakukan, kan? Isim fa'il terjemahnya yang melakukan. Fataha muka, fatih yang membuka, akrama memuliakan, mukrimun orang yang memuliakan, allama mengajar, muallimun orang yang mengajar. Itu isim fa'il terjemahnya. Manakala sifat pula bermakna yang bersifat. Maksudnya contoh kita kata tengoklah sekarang contoh sekarang ya. Macam contoh saya kata akrama telah memuliakan, mukrim isim fa'il orang yang memuliakan. Tapi kalau karim orang yang bersifat dengan sifat mulia. Tu karim, orang yang bersifat dengan sifat mulia. Tu beza dia. Karim bukan orang yang mulia. Karim, orang yang bersifat dalamnya memang ada sifat mulia. Maka orang ni dipanggil orang yang karim. Jelas ibu ayah ya? Okey.
Saya ulang balik Ibu ya. Kalau isim fa'il terjemahnya apa? Yang biasanya macam itulah. Allah Ta'ala khaliqun fa'ilun. Terjemahnya Allah Ta'ala itu yang mencipta. Tapi kalau kalau terjemah isim, kalau terjemah sifat musyabahah, contoh kabir, contohnya tadi akrama yukrimu, memuliakan. Mukrim, orang yang memuliakan. Karim, orang yang memang dalam dirinya ada sifat mulia. Seperti boyah ya. Okey. Kata nama sifat dalam Al-Quran mempunyai beberapa corak atau wazan, beberapa wazan. Okey. Ada beberapa wazan dalam Quran menunjukkan ia adalah sifat musyabbahah. Dan kita biasa jumpa sebenarnya boyah boyah sebenarnya biasa jumpa. Rajah di bawah mewakili parameter kekerapan. Parameter kekerapan wazan sifat dalam Quran. Maksudnya dalam Quran di sini doktor bagi 5 wazan, 5 bentuk di mana isim itu adalah sifat musyabbahah yang kita jumpa dalam Quran dan parameternya. Tengok ibu ayah, tengok mana yang paling banyak biasa kita jumpa dan mana yang paling sedikit kita jumpa. Ya. Sila gunakan kamus di bahagian 2 untuk mendapat makna. Makna tu doktor dah bagi saya dalam kamus, nanti kita tengok kalau insya-Allah, jangan risau ya. Wazan pertama fa'ilun. Biasa tak jumpa fa'ilun. Biasa tak jumpa dalam nama Allah Ta'ala. Apa contoh nama Allah Ta'ala atau wazan fa'il selain daripada yang dalam ni? Ibu ayah. Saya biasa jumpa dalam Quran, apa dia nama Allah, asma Allah yang atas wazan fa'il. Yang biasa kita jumpa dalam Quran selain daripada yang disebut dalam ni. Boleh tulis dalam Rumi ataupun Arab terus, lagi bagus. Arab lagi bagus. Azim bagus, Adi Wahab. Azim bagus, Adi Wahab, masya-Allah. Ibu Marusah, Rahim bagus. Betul. Rahim betul, masya-Allah. Ibu Zuluna betul ya. Kak Hana, Alim bagus. Basir bagus, masya-Allah. Hakim, masya-Allah. Jumpa macam-macam tu. Nampak. Macam-macam dah jumpa tu. Okey. Qadir bagus, masya-Allah, tabarakallah. Lagi ibu ya. Banyak jumpa kan? Masya-Allah, tabarakallah. Apa lagi? La apa? Latif. Apa lagi? Sami' bagus, Ibu Asimah. Sami' bagus, masya-Allah. Latif, Ibu Bahaya, betul. Jadi ibu ayah banyak tak jumpa sifat musyabahah yang ada yang berkaitan dengan nama Allah? Banyak tak jumpa nama-nama Allah yang itu adalah sifat musyabahah ibu ayah dalam Quran? Kan? Banyak kan? Kerana masya-Allah ibu ayah semua banyak kan? Jadi siapa yang baru tahu yang rupanya selama ni kita hafal, nas'aluka ya man huwallahu allazi, dari awal sampai habis tu banyak nama-nama Allah datang atas wazan fa'il. Itu adalah sifat musyabbahah. Siapa yang baru hari ni dia tahu itu sifat musyabbahah? Selama ni kita baca Quran, innallaha sami'un alim, basirun dan sebagainya, kan? Siapa yang hari ni baru tahu? Ibu ayah. Bila kita dah tahu ni, kita rasa macam mana? Maksudnya kita dah tahu dah, oh itu bukan isim fa'il, itu sifat musyabahah. Bila sifat musyabahah ibu ayah dah memang yang punyai nama tu memang dah bersifat begitu. Nampak? Bila kita belajar bahasa Arab, kita belajar makna yang betul, kaedah yang betul. Ibu ayah nampak tak kenapa nama Allah Ta'ala itu Alim, bukan Alim? Alim pun boleh pada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala gunakan Alim, menunjukkan sifat musyabbahah. Itu adalah sifat yang memang ada pada Allah Ta'ala. Sifat mengetahui itu memang ada pada zat Allah. Kan? Sifat azim, maha agung, memang ada pada zat Allah. Bukan baru ada, dia memang ada pada Allah. Karim, Allah Ta'ala maha mulia, memang ada pada Allah. Boleh bola ya. Okey. Jadi wazan fa'il, antara yang paling banyak kita jumpa adalah wazan fa'il. Itu adalah sifat musyabbahah.
Alhamdulillah. Jadi karim. Kita tengok makna karim. Apakah dia makna karim? Jom tengok kamus. Huruf asalnya kaf ra mim. Tengok kamus ibu yang bahagian 2. Karim muka surat berapa tu? Siapa jumpa muka surat berapa ibu ayah karim? Boleh sebut muka surat cepat. Siapa jumpa? Dah jumpa dah. Betul, Ibu Kasum 175. Betul. Saya tahu ni ada ibu-ibu yang dah standby tu. Lepas ni punya perkataan ni. Tunggu dulu. Kan, jangan buka dulu. Nampak tak? Karim jamaknya kiram. Karim jamaknya kiram. Maksud karim yang mulia, yang baik, selesa, yang macam tu ya. Karim maksudnya mulia, boleh baik, boleh selesa, boleh. Tu karim. Okey. Jamaknya kiram. Jadi kata para ulama kiram, pada ulama yang mulia, kita tak kata ulama karim. Ulama tu jamak. Tu ulama kiram. Itu ya. Okey, bagus, masya-Allah. Okey, yang kedua apa tadi? Yang kedua aziz. Aziz ibu ayah ain zai zai. Ajari ain zai zai. Surah apa? Mesti dah ada cari tu. Apa dia ibu ayah surah apa? Ibu Kasum 150. Okey. Laptop ni jauh daripada saya. Kalau dekat tak nampak saya. 150 ya. 150. Okey. Senang kerja saya tu. Saya cari, ibu ayah carikan. Betul. Ain zai zai. Ain zai zai nampak tak? Dia ada fi'il madhinya azza ya'izzu. Okey. Apa dia aziz? Yang perkasa, yang mulia. Masya Allah. Okey, bagus. Begitulah seterusnya ibu ayah. Kasir, qadim, syadid. Cari kasir ibu ayah. Kasir. Musyarah apa ibu ayah? Kasir. Musyarah apa? Kasir. Saya tak nak carilah, ibu ayah carikan. Senang. Ibu ayah, musyarah apa ibu ayah? Kasir. Ustaz dah tahu makna lah Ustaz. Tak kisah lah, ibu tahu makna pun cari juga. Kita nak biasakan cari kamus. 174. 174. Betul ya, 174 ya. Ibu Salmah 174. Betul. 174 sebelah kanan bawah sekali ya. Okey, tapi mana kasirnya? Kasir surat 175. Okey, 175 kasir maksudnya yang banyak. Yang banyak. Kasir yang banyak. Okey, insya-Allah. Okey. Seterusnya ibu ayah qadim qaf dal mim. Kita cari qaf dal mim. Apa dia qaf dal mim? Surah apa? Qaf dal mim. Qadim. Saya ni bawa cari je tapi ibu yang cari. Ibu yang tolong carikanlah. 167 betul. 167 ya. 167 qadim. Apa qadim? Yang terdahulu. Qadim yang terdahulu. Masya Allah, tabarakallah. Lagi ibu syadid. Baca apa syadid? Shin dal dal. Shin dal dal. Cari shin dal dal. Ada tak siapa-siapa yang baru dapat kamus? Baru dapat buku ada tak? Yang baru dapat buku? 128, betul. 128, Haji Wahab. 128. Betul, syadid yang kuat, yang keras. Dan seterusnya ibu ayah ya. Dan seterusnya. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Jadi cari sendiri. Tawil, kabir, saghir, jamil. Itu semua cari sendirilah ibu ayah ya, insyaAllah. Okey. Jadi dah jelas ibu ayah sekarang ni sifat musyabahah. Ada 5 wazan yang diberikan. Yang paling masyhur, yang paling banyak jumpa dalam Quran adalah daripada wazan fa'il. Okey. Cuma ibu ayah cuba tengok dekat nota bawah tu. Tengok dekat nota bawah ibu ayah. Ada sedikit penerangan pasal wazan fa'il. Wazan fa'il juga boleh memberi makna menyerupai isim maf'ul. Biasanya kita kata wazan fa'il maknanya menyerupai isim fa'il macam kita belajar tadi. Okey? Cumanya dia memberi makna sifat.
Isim fa'il yang dia bukan sifat, tapi benda tu ketika mana dibuat, maka orang dia pun, orang tu pun bersifat dengan, orang tu pun dinisbahkan dengan perbuatan tersebut. Alima mengetahui, alim orang yang tahu. Tapi Allah Ta'ala dia alim, bersifat dengan sifat mengetahui. Cukup, tapi rupanya wazan fa'il juga boleh memberi makna isim maf'ul. Contohnya seperti rajim, kan? Seperti Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada rajim yang merejam ke yang direjam? Rajim yang merejam ke ataupun yang direjam? Rajim maknanya yang direjam. Sementara rahim wazan sama, fa'il. Rajim pun wazannya fa'il. Rahim pada Bismillahirrahmanirrahim pun wazannya fa'il. Cuma rajim fa'il dengan makna isim maf'ul yang direjam. Tapi kalau rahim dengan makna isim fa'il. Sifat musyabahah tapi dengan makna isim fa'il. Okey? Dengan makna yang maha mengasihani, Jelas ibu ya? Jadi sekarang ni wazan fa'il adakah mesti makna isim fa'il saja? Dia sifat musyabahah. Fa'il dia sifat musyabahah, tapi adakah dia hanya memberi makna lebih pada isim fa'il? Adakah mesti makna isim fa'il ibu ya? Tak semestinya. Betul. Kerana kadang-kadang ia datang fa'il, kita jumpa fa'il tapi dengan makna maf'ul yang di. Contohnya rajim terjemahnya bukan yang merejam, tetapi terjemahnya yang direjam. Romim dan surah Yasin kan? Romim yang dihancurkan. Hasid, sarim bermakna yang dituai. Macam tu. Boleh goyah ya? Okey, jadi apa poin dia? Contoh lagi. Contoh. Habib. Kita jumpa kan kalimah habib. Jadi habib ya, yang menyayangi ke yang disayangi? Yang mencintai ke yang dicintai? Daripada mahabbah. Daripada habba. Daripada hubban. Hubbun. Okey. Apa terjemahannya? Yang dicintai. Kita panggil habib tu maksudnya yang dicintai, yang dikasihi, macam tu. Ya habibi yang dikasihi olehku ataupun kekasihku, habib. Boleh goyahnya. Okey. Jelas. Jadi wazan fa'il hari ni, malam ni alhamdulillah kita dah tahu dah. Fa'il ini rupanya kita panggil sifat musyabbahah. Dan ia boleh jadi musyabbahah, boleh jadi sama macam isim fa'il. Biasanya dia sama macam isim fa'il, dan kadang-kadang wazan fa'il ini dia sama macam isim maf'ul. Kadang-kadang lah, tak banyak. Okey, jelas ibu ya. Kemudian yang kedua, sifat musyabbahah datang atas wazan fa'ilun. Pendek dia, bukan fa'il, tapi fa'il, pendek. Fa'il. Contohnya hayyun. Hayyun. Ibu hayyun. Macam tak sama je. Hayyun ni fa'ilun, ini hayyun. Maksudnya di situ telah berlaku perubahan. Asalnya hayyun. Mana mudah sebut? Hayyun ke hayyun? Hayyun. Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana bayar? Mana susah? Hayyusah. Maka daripada hayyu disabdukan, diidghamkan jadi hayyu. Jelas ya? Hayyun. Okey. Hayyun asalnya hayyun, fa'ilun begitu. Maka ibu ayah, hayyun ini sifat musyabbahah rupanya. Sifat musyabbahah. Farihun. Ibu ayah, kalau tak ada tanwin ini, farihun ini, kalau tak ada tanwin, kan? Pasal tu ibu ayah kita kena tahu.
Kadang-kadang hurufnya faroha. Kalau fi'il madhinya fariha. Fariha yafrahu. Fariha yafrahu. Fi'il madhinya fa'ila. Fariha. Di sini ada datangkan tanwin. Farihun. Bayangkan kalau kita tak belajar, maka kita tak tahu. Diberikan tidak ada baris. Diberikan tak ada baris. Maka kita pun terus, kata ini fi'il madhi ni. Padahal rupanya dia sifat musyabbahah. Jadi penting tak Ibu Ayah tahu sekarang ni? Penting tak tahu wazan-wazan ni? Sekarang ni Ibu Ayah dah nampak kepentingan dia. Macam sama je Ustaz, macam fa'ila fi'il madhi tu memang nampak macam sama. Tapi bila dia tengok maksud, takkanlah maksudnya telah. Tengok pada makna nanti. Jadi farihun sifat musyabbahah. Cuba tengok apa terjemah farihun. Tengok Ibu Ayah. Farihun. Tengok faroha. Tengok sekejap ya. Faronha. Besar apa Ibu Ayah? Farihun. Apa suratnya? 161. Ibu Zulina laju ya. Betul, 161. Nampak? Fi'il madhinya fariha. Kalau farihun, gembira atau sombong. Gembira atau sombong. Tengok keadaan ayat tu. Ada terjemah gembira, ada terjemah sombong. Okey. Nampak tak fi'il madhinya fariha. Sifat musyabahahnya farihun. Macam tu, masya-Allah, tabarakallah. Okey, Ibu Ayah yang dirahmati Allah. Sebelum saya lupa, masuk Haji Nasir, kalau Haji Nasir ada sekarang, Ibu Ayah boleh tak mulai besok kita mulakan kelas kita 9.30 malam. Pasal sekarang ni di Johor ni, saya dah boleh sembahyang jemaah kat surau, kat masjid. Jadi sampai rumah tu mungkin pukul 9-10 minit. Okey, saya jalan kaki, saya tak naik kereta, saya suka jalan kaki. Jadi Ibu Ayah, kalau kita mula 9.30 boleh tak mulai besok? Setuju tak? Boleh Ibu ya? 9.30 sampai 10 suku lah, lepas tu baca surah Al-Mulk. Boleh Ibu Ayah ya, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi dia akan buat saya relax sikit lah. Maksudnya lepas maghrib tu saya boleh dekam dekat masjid. Lepas Isyak saya balik, ada sempat 10 minit rehat ke apa ke, saya buat kelas. Boleh Ibu ya, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak, masya-Allah. Saya tahan sikit lah, terutama Ibu kat Sabah Sarawak kena tahan sikit lah mata, insya-Allah ya. Okey, Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nakhirun, apa dia nakhirun? Saya pun tak tahu terjemah nakhirun, lupa saya terjemah nakhirun. Okay, jom kita cari Ibu Ayah, nakhirun, apa dia nakhirun? Jom cari apa terjemah nakhirun. Cari dekat nun. Apa terjemah nakhirun? 190, jawab laju ya. 190, masya-Allah. Mana nakhirun? Mana ya? Itu dia. Reput. 190 sebelah kanan atas sekali. 190 sebelah kanan atas sekali. Nakhirun maksudnya reput. Reput. Kita lupa maksudnya. Nakhirun maknanya reput Ibu Ayah ya, reput. Sifat masyabahah. Wajilun, jom kita cari wajilun. Apa dia wajilun? Surat berapa Ibu Ayah? Wajilun. Jadi kat awal. Muka surat 199. Ibu rasa betul, Ibu Azimah betulnya. Ibu Salma, masya-Allah. Apa terjemah wajilun? Yang ketakutan ya, yang ketakutan. Wajilun ya, yang ketakutan. Betul, masya-Allah. Bahasa Arab ni Ibu Ayah, kita kalau kadang-kadang kita lupa. Jadi bila lupa janganlah terus buat tak tahu. Lupa saja, kita tengok kamus, ingat balik. Asifun. Asifun, cari asifun. Jom cari asifun. Apa dia makna asifun? Saya bukan saja-saja Ibu Ayah nak bagi Ibu Ayah biasa dengan latihan tengok kamus. Boleh je kalau saya cari, ataupun beberapa orang yang cari. Bukan poinnya nak cari mana. Poin saya adalah nak bantu Ibu Ayah kemahiran tengok kamus. Itu yang saya nak. 68. Apa dia tadi? Bacaan asifun, betul. Asifun kesedihan ya. Yang sedih. Asifun yang sedih. Asifun yang sedih. Asif.
Kan? Dia cumanya ibu ya. Kalau kita kata asif pendek, sin pendek. Tak. Hamzah tu pendek, asifun. Maksudnya asifun yang sedih. Tapi kalau asifun, panjang dua rakaat. Asifun, minta maaf. Asif, saya minta maaf. Kita kata ana asif, saya minta maaf. Ya, tapi kalau asif pendek, ana asif, saya sedih. Tapi kalau ana asif dua rakaat, saya minta maaf. Nampak tak beza sikit je? Asif, saya minta maaf. Asif, saya sedih. Ana asif, saya sedih. Ana asif, saya minta maaf. Boleh buat ya, insyaAllah. Beza sikit je. Tapi makna berubah. Lagi? Fakih, asyir. Apa dia? Asyirun. Ibu apa terjemah? Asyirun. Cuba kita cari. Asyirun. Ejaan sama tak sama? Tak sama. Ibu Munirah tak sama Ibu Munirah ya. Ejaan dia tak sama. Kalau asif pendek, Hamzah, Sin, Fa. Tapi kalau asif yang panjang, Hamzah, lepas tu alif, Sin, Fa. Boleh Ibu Munirah ya, insyaAllah. Alhamdulillah Ibu. Okey, kita teruskan. Asyirun surah apa Ibu ya? Asyirun nombor 8 tu. Berapa Asyirun Ibu ya? Ibu Maria betul 68 ke? Surah apa Ibu ya? Asyirun? Tak ada. Oh tak ada. Tak ada dalam buku ni. Asyirun tak ada. Tak apalah Asyirun tak ada. Tak apalah Ibu, saya pun tak tahu maknanya. Asyirun yang saya cari dekat kamus online sekejap ya. Asyirun. Jadi kamus online sekejap ya. Tak puas hati saya. Kalau cari sampai dapat. Mungkin doktor terlepas pandang ke kan? Ya. Okey. Ya. Sabut pula. Apa maknanya? Asyirul khasyah. Okey. Asyir maksudnya kalau dalam bahasa Arab ni asyir, tengok pada makna asyara al-khashbata wa ghairaha. Ini boleh terjemah memotong, boleh apa ke, memotong dahan ataupun kayu. Ya. Ataupun kalau asyara al-asnan maksudnya hazzaha wa raqqaqa atrafaha. Apalah asyir ini saya bersukaria ke terjemahnya Ibu Nurmala? Bersukaria asyir. Wallahu alam, saya tak pasti. Jumpa kat mana tu asyir? Dekat kamus mana? Ibu cari kat kamus mana asyir? Ibu Nurmala, Kak Marina, kamus sendiri, Masya Allah, Tabarakallah. Saya tengok kat online Arab-Arab, saya tak tahu terjemah dia yang tepat. Baguslah, kalau benda tu sama ya, riang bersukaria, ya Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih kongsi. Al-Farid, Masya Allah, kamus Al-Farid. Okey, bagus Kak Marina ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Cari kamus Munawir tapi kat bawah ni kat atas. Kat bawah di kamus Munawir. Malam tu yang turun. Okey, Ibu ya. Teruskan lagi. Lepas tu fakihun. Apa dia fakih? Fakihun. Fakihun ni yang gembira lah. Fakihun terjemahnya bergembira ya. Yang gembira. Fakihun yang bergembira. Okey. Pendek cerita apa dia? Ini wazan kedua daripada sifat masyabahah. Datang atas wazan fa'ilun. Tadi fa'ilun. Yang kedua fa'ilun, begitu. Okey, seterusnya yang ketiga af'alu. Af'al datang atas wazan af'alu. Nanti timbul soalan. Cuma soalan. Ustaz, bukankah af'alu itu kita panggil? Siapa tahu? Biasa jumpa af'alu kita panggil apa Ibu? Isim apa tu? Atas wazan af'alu. Isim apa tu? Af'alu. Contohnya kabir jadi akbar. Itu isim apa kita panggil? Memberi makna lebih. Isim apa Ibu ya?
Isim tak belajar lagi dalam ni. Dalam ni tak belajar lagi. Tapi siapa pernah belajar? Bagus Haji Wahab, Ibu Murusa semua. Isim tafdil bagus. Isim tafdil ya. Tafdil maksudnya melebihkan. Okey, terjemahnya yang paling lah, yang paling. Contohnya kabir, besar. Akbar yang paling besar. Nisbah pada Allah yang maha besar lah. Okey. Isim tafdil bagusnya. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi ini isim tafdil ke ni? Tidak, ini bukan isim tafdil. Ini sifat musyabahah. Kebetulan datang atas wazan af'alu juga. Kebetulan datang atas wazan af'alu juga. Saya pun dah lupa. Dah lama tak belajar, lupa dah bab ni. Siapa yang hari ni dia ulang kaji ataupun dia baru tahu. Siapa baru tahu komen baru, ulang kaji. Saya ulang kaji. Ibu ayah, saya ulang kaji. Saya jujur, saya kata saya ulang kaji. Dah lama tak lupa dah saya. Tengok ni baru ingat. Saya pun ulang kaji juga. Kita sama ulang kaji. Yang baru-barulah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, saya ulang kaji. Yang lain semua baru pula. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ibu ayah, kita tahu selama ni, kita tahu isim tafdil. Dulu saya pernah belajar, masa belajar kat madrasah dulu, tapi dah lama tak ni, lupa dah saya. Kan? Jadi rezeki lah saya kongsi dengan ibu ayah. Allah bagi saya ingat balik belajar dulu ya. Once upon a time ya. Once upon a time. Lupa dah saya. Jadi ibu ayah, a'raju. Apa dia a'raju? Tengok a'raju, jom a'raju. Ain rajim. A'raju ain rajim. Jom jadi ain rajim. Surah apa ibu ayah? Ain rajim. Semua baru tahu saya rasa ya. Semua ni baru tahu, Masya Allah. Ibu ayah. Muka surah berapa? 149. 149. Muka surat 149 ibu ayah. Okey. 149 ibu Habibah ya. Apa dia terjemahnya? Ain rajim tu, raj maksudnya orang yang tempang. Orang yang bersifat dia sifat tempang. Bukan orang yang paling tempang. Okay, orang yang bersifat tempang ya. Boleh? Raj. Okey. Lagi a'ma. Okey, a'ma apa dia a'ma? Cari huruf apa ibu ayah? Siapa yang tahu jangan tulis, saya nak cari. Kita cari dalam kamus. Cari dulu. Muka apa? Cari dulu. Tulis muka surat apa? Baru tengok, baru kita tahu makna dia. Surat apa ibu ayah? Saya dah jumpa dah. Saya menang. Okay. Ibu ayah, surat apa? A'ma. Surat apa? 153. Tak ada ibu Munirah salah ya. Silap tu. 154. 154. Belakang dia. Ain mim ya tu. Ain mim ya. Nama tu a'ma. Nampak tak? A'ma orang buta. Ustaz dah tahu dah Ustaz mana orang buta. Dah tahu dah. Memanglah ibu ayah dah tahu. Saya pun tahu makna buta. Tapi saya nak latih ibu ayah cari dalam kamus. 154. Okey. Lagi. Masya Allah. Tadi saya silap ibu ayah. Tadi saya silap. Masya Allah. Tabarakallah. Astaghfirullahaladzim. Tadi tu bila saya tengok nota ni baru saya perasan. Fa'il juga. Tadi tu kita sebut tadi Basir Rahim yang ada pada Allah Ta'ala tadi tu silap. Saya silap. Astaghfirullahaladzim. Itu bukan sifat musyabahah. Itu sirah mubalaghah. Tadi saya silap. Kan saya tarik balik. Saya kata tadi yang saya kata fa'il, yang saya kata Basir, Rahim, Qadir, Baligh, Alim, itu semua adalah sirah mubalaghah. Bukan sifat musyabahah. Saya silap ibu ayah, saya silap. Tak apa. Saya tarik balik. Okey. Kemudian abtar, ahwa, aswadu, abyad, itu semua kita tengok kemudian lah. Tengok kamu sendiri lah insyaAllah ibu ayahnya. Tengok sendiri kamus. Okey. Kemudian ada juga atas wazan fa'lan. Contohnya ghadban. Apa lagi? Hayran, zam'an, ar-rahman. Itu semua atas wazan fa'lan. Sifat musyabahah atas wazan fa'lan.
Ibu ayahnya atau wazan fa'lan. Apa dia ghadban? Ghadban maknanya marah, yang marah. Hairan, cari lagi. Belakang ni tambah alif nun. Jadi kalau hairan, cari apa ibu? Hairan, cuba cari. Cuba cari, macam apa? Hairan, jumpa tak kalimah hairan? Saya dah jumpa dah. Hairan apa huruf asalnya? Betul, 96. Khairil, Ibu Jasina, Ibu Nirmala, 96 betul. Hairan daripada hayara. Hairan maksudnya kehairanan, kebingungan. Dalam bahasa kita sama lah, hairan, bingung sama lah ya. Zom'an, apa dia zom'an? Zom'an cari zo, mim, apa dia? Zo, mim apa? Cuba cari. Saya dah jumpa dah. Misal apa ibu ya? Zom'an. Misal apa tu? Zom'an. Misal apa? 146 betul Ibu Mariam. 146. Ibu Kulsum betul, Masya Allah ya. Muka surat 146. Ibu Salmah 146 betul, Masya Allah, tabarakallah. Betul ya, 146 ya, Masya Allah, tabarakallah, betul. Alhamdulillah. Okey, bagus. Ar-Rahman, tu dah tahu dah. Cik Rohamim lah ya, Rohamim. Apa dia Rohamim? Dah tahu mana dah, betul. Cari Rohamim. Surah apa? Buaya. Saya dah. Jumpa dah saya. 1. Surah apa Buaya? 1. Tapi dia ada kalimah Rahman tak ada sini. Jumpa Rohamim tadi tapi tak ada Rahman. Tak apa, Rahman maksudnya yang Maha Penyayang. Rahman yang Maha Penyayang ya. Yang Maha Pengasih ataupun Maha Penyayang boleh dulu. Kemudian last kali atas wazan fa'al, pendeknya. Fa'al. Fa'alun. Fa'alun. Contohnya Hasan. Apa dia Hasan? Hasan maknanya baik, yang baik. Ghadaqun. Ghadaqun. Apa dia Ghadaqun? Cari Ghadaqun. Cari Ghadaqun. Jumpa surah apa ni? Ibu ya. Surah apa Ghadaqun? 156 betul, 156 ya. Ghadaqun 156. Betul, Masya Allah. Apa maksudnya? Mencurah-curah. Ghadaqun mencurah-curah. Jadi apa dia? Kita belajar sekarang ada 5 wazan yang mana ia adalah sifat musyabbahah ya. Sifat musyabbahah. Pertama sekali atau wazan fa'il. Banyak kita jumpa fa'il. Tadi saya kata awal-awal tadi dan saya telah silap dalam kata-kata saya dan saya tarik balik tadi. Saya kata banyak juga nama-nama Allah atas wazan fa'il dan saya memang tadi semati-mati saya ingatkan atas wazan dia sebagai sifat musyabbahah. Rupanya dia adalah sirah mubalaghah, lebihan. Dan itu lebih tepat lah, macam doktor beritahu saya ikut doktor lah. Doktor lebih tepat. Doktor kata, cuba tengok surat sebelah tu 41 nota. Jangan keliru dengan fa'il untuk wazan untuk sifat. Kerana tengok, fa'il ada juga. Nampak tak surat 41 tu? Jadual dia ada fa'il kat sini. Surat 41. Ada fa'il. Sifat musyabbahah pun ada fa'il juga. Sirah mubalaghah pun ada fa'il juga. Cumanya kalau sirah mubalaghah, fa'il itu adalah lanjutan ataupun lanjutan daripada fa'il. Itu kita belajar kemudian insya-Allah. Saya nak beritahu tadi saya tersilap. Saya minta maaf Ibu ya. Minta maaf sangat. Ibu maafkan saya tak? Saya minta maaf sangat. Itulah Ibu ya, tadi pasal saya balik tadi, saya dah kabut kelas pukul 9 suku. Saya buka buka sini je. Sini saya tak buat, saya belum mutalaah saya itulah. Allah, itu nampak tak Ibu ya? Allah tunjuk depan-depan. Allah tunjuk depan-depan Ibu ya. Allah tunjuk depan-depan. Bila tak mutalaah apa jadi?
Sedangkan ibu ayah, biasa kalau saya mengajar, saya akan ambil masa setengah jam sebelum tu untuk mutalaah dulu. Untuk mutalaah dulu, saya tengok, fahamkan betul, baru saya mengajar. Tadi tu saya silap. Saya ingatkan dah faham dah. Rupanya bila tengok sebelah, astagfirullahalazim, apa dah cuba yang aku ni mengajar. Jadi ibu ayah tu sebagai pengajaran kepada kita semua. Baik. Masya Allah. Ibu ayah tu pengajaran untuk kita semua. Baik kita mengajar, baik mengajar agama, ataupun apa saja pengajian ibu ayah, sebelum kita ajar, pastikan kita dah faham dulu, baru kita ajar kepada orang. Ini kesilapan yang saya buat dan saya jadikan dia pengajaran kepada semua ibu ayah ya. Siapa pun kita rasa macam dah faham, tetap kita kena tengok. Allah tunjukkan depan-depan ibu ayah. Jadi fa'il tadi saya silap. Okay. Kemudian fa'il, kemudian fa'ilun, kemudian af'al. Af'al tadi macam isim tafdil, tapi dia bukan isim tafdil. Dia adalah sifat musyabbahah. Kemudian fa'lan, tambahan alif nun di belakang. Kemudian fa'al, fa'alun ni ada 5 wazan. Tu paling sikit lah, paling sikit. Okey. Tengok nota bawah tu, yang ketiga di bawah sekali, kata nama sifat boleh diubah kepada wazan af'al. Okey, ibu ayah, kata nama sifat tadi, sifat musyabbahah tadi, boleh diubah kepada wazan af'al untuk memberi makna yang paling. Tu saya kata. Ada af'al yang sifat musyabbahah, terjemahnya bukan yang paling. Contohnya a'raju, a'ma, abtar, ahwa, aswad, abyad. Dia sifat musyabbahah atas wazan af'al. Dia bukan isim tafdil. Cuma yang lain-lain ni, fa'il, contohnya fa'il, dia dah sifat musyabbahah. Kalau kita tukar kepada af'alu, maka akan jadi isim tafdil yang paling. Maka kalau karim, kalau isim tafdilnya akram, karim yang mulia, akram yang lebih mulia, paling mulia. Aziz yang maha, aziz yang mulia, yang perkasa. A'azzu yang lebih perkasa, yang maha perkasa. Kasir banyak, aksar yang lebih banyak. Qadim lama, aqdam yang lebih lama. Syadid bersangatan, asyaddu yang lebih bersangatan. Tawil panjang, atwal yang lebih panjang. Kabir besar, akbar yang lebih besar. Saghir kecil, asghar yang lebih kecil. Jamil cantik, ajmal yang lebih cantik. Macam itulah. Okey. Begitu apa sifat musyabbahah, kalau datang atas wazan, kalau dia ditukar daripada sifat musyabbahah kepada af'alu, maka ia memberi makna isim tafdil yang paling. Cuma kena tengok. Kalau memang dia sifat musyabbahah yang datang atas wazan af'al, memang dia datang atas wazan macam tu, af'alu, maka itu bukan isim tafdil, itu adalah sifat musyabbahah. Macam a'raj yang kempang, a'ma yang buta, abtar ni yang terlepas, yang terputus daripada rahmat Allah. Ahwa ni saya lupa. Aswad hitam, abyad putih. Begitulah ibu ayah, insya-Allah. Okey, untuk kaedah 14 sampai sini saja. Jadi untuk malam ni tajuknya sifat musyabbahah, insya-Allah ibu ayah. Kita sambung dengan surah Al-Mulk, insya-Allah ibu ayah. Siapa ke lapangan boleh baca sama-sama. Sebelum tu kita tutup majlis dulu. Tutup majlis untuk teknik faham dan halam dulu, insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita rehat sekejap, seminit, lepas tu kita sambung balik insya-Allah. Ya, sekejap ya ibu ya.